Dah ke? Oh, okey. Alhamdulillah. Hai semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap Okey. Alhamdulillah. Okey, kita tak bersiaran beberapa hari. Memanglah sebab sibuk sikit buat benda lain. Alhamdulillah lebih pada training one-on-one dengan anak team. Sebab kali ni Umar nak fokus dekat developing lah. Developing habit. Gitu. Kita nak developing habit team kita. Sekejap tau. Okey. Kita nak mula tapi kejap tau. Omar nak ni kejap. Nak berkongsi link. Kita tunggu sekejap. Kau ada lagi yang nak join? Baru kali. Okey, kejap tau. Hari ni kita nak share pasal apa habit yang kita nak develop untuk kita sustain dalam bisnes memasak. Okey. So jom. Kejap tahu korang. Okay, jom kita mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni actually Omar, kita pagi tadi kan, kita dah start talking about topik ni. Nak develop habit yang best lah sebagai online reseller kan. Benda ni penting sangat untuk kita ada guide tau. So, Omar pun in fact sebenarnya kita sebenarnya belajar banyak benda, kita dapat knowledge banyak benda, tapi kadang-kadang kita tak tahu mana yang kita nak dulukan, apa yang penting untuk kita lakukan. Benda paling basic pun kadang-kadang kita lepas pandang tau. So apa yang Omar realise, aha moment bila dapat pasal seorang kita punya kawan team Cikgu Suraya, dia share pasal list ni. Simple je, satu list, tapi kita jadikan dia satu yang simple dan kita prioritisekan, kita utamakan list tu. Kita utamakan nak buat apa yang ada pada list tu. Sebab dia dah jadi satu kita punya kita punya referral lah, referral. Apa yang ada pada list testing. So jadikan reference kita untuk start, untuk buat bisnes memasak ni, untuk kita sustain. Sustain tu maksud dia macam kita nak ada something yang bertahan lama. Bertahan lama, bukanlah something yang bukan benda viral, bukan benda benda-benda yang sementara. Kita nak ada kesinambungan yang panjang. Kan, kesinambungan boleh bertahan lama, bertahan lebih lama dan panjang. Okay, so apa yang berlaku adalah bila kita ada list, kita akan lebih organize. Fikiran kita lebih organize, kerja kita pun lebih organize. Okay, sebab penting ni yang Omar realise, pengalaman Omar dalam memasak, dia banyak ilmu, banyak sangat cara yang kita boleh belajar dan info tu banyak datang. Tapi sampai kita kadang-kadang terlepas pandang tugas-tugas hakikinya, tugas yang asasnya. Okay, so jom Omar akan share checklist ni untuk kita go through sama-sama. Mungkin tak sehabis detail yang Omar akan ceritakan, tetapi mungkin sedikit sebanyak ia boleh membantu.
kita ada bahagian teknikal juga, yang mana kalau korang nak lebih mahir, of course benda ni perlukan one to one session lah. So nanti one to one dengan Umar akan tunjuk macam mana nak technically buat benda tu, task tu. Okay, lepas tu of course kena ada guidance lah daripada leader. Okay, Umar nak share. Korang tengok okay, ni daily task sebagai seorang online reseller. Okay, kalau nampak kat sini kita ada PM challenge, group FB marketing, group WhatsApp, marketplace dan database. Okay, kita akan go through setiap point ni. Okay, setiap point ni kita akan go through. Umar tutup dulu Okay, cuma Umar nak bagi tahu kat sini penting. Kenapa pentingnya? Benda ni asas tau, paling basic. So, setiap hari sebagai online reseller, kalau kita nak dapatkan pendapatan tertentu, of course kena ada strategi macam mana nak dapat. Kita tak boleh bergantung semata-mata ada-adalah kan. Ada-adalah taklah. Kita kena buat juga sunatullah tu. Kita kena juga laksanakan tugas kita. Okay, dia tak akan datang bergolek daripada langit. Allah turunkan, datang bergolek. Bulan jatuh ke riba. Okay, it doesn't work that way. Okay, kita kena ada something kita give first in order to receive. Okay, kita percaya kita ni kadang-kadang tak buat apa-apa pun Allah bagi je. Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita makanan, air yang bersih, apa semua. Banyak nikmat-nikmat yang kita boleh dapat tanpa perlu minta. Kita tak ada pun hari-hari kita minta kan. Tak ada pun kita minta Allah nak bagi, mintalah oksigen kan. Tak, sebab memang dia bagi. Okay, so itu konsepnya lah. Tetapi bukanlah semua benda kehidupan kita ni kita nak begitu je baring je tunggu Allah hantar segala-gala, tak kan. So adalah apa yang timbal balik dia, benda yang kita nak kena buat. So ni 5 aktiviti paling asas basic yang seorang online reseller kena buat. Wajib bulun lah. Okay, wajib buat so that kita barulah kita orang kata layak untuk menerima. Fahamkan gitu. Okay, so yang first tadi PM challenge. PM challenge ni adalah satu teknik yang sangat-sangat valuable, sangat-sangat berharga. Okay, teknik yang paling close, paling dekat untuk mendapat jualan. Untuk mendapat jualan. Okay, of course kita ada banyak cara, banyak taktik yang nak digunakan. Okay, tapi paling asas persediaan mental. Okay, dia lebih kurang macam ni. Kalau kita buat marketing, kita menyebarkan kita punya maklumat bisnes secara disebarkan je lah. Dia tak ada target people. Tak ada target pada kuasa beli tu. Okay, kita hanya sebarkan kepada siapa sahaja. Okay, memang ada target juga. Kita mungkin akan ada target customer kita, umur sekian-sekian, pekerjaan sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi still a very big market lah. Kan, marketing, big market. So, kita PM challenge ni adalah salah satu step untuk close order yang hampir-hampir paling dekat lah untuk jualan tu, untuk dapat jualan. Okay, apa yang berlaku adalah PM challenge kita akan PM lah. PM setiap orang ataupun setiap customer kita atau setiap kontak kita, setiap kawan kita. Kita akan PM diorang dan juga kita terus menyajikan pada diorang apa yang kita nak sajikan. Contoh kita nak jual promote latest promo Red Heaven kan yang coming soon. Okay, so kita terus ketuk pintu dia. Assalamualaikum, kita nak share ni ada promo terbaru daripada Mama Sap, kek 2 jenis kek dalam satu kotak. Okay, so nak tak order, so kita terus tanya, kita terus terang direct dekat dia, sebut nama dia, sebut nama kita. Okay, so kat situ ada satu aktiviti yang mana kebanyakan orang mungkin cabaran mereka adalah malu. Dia rasa malu lah, dia rasa macam tak nak lah, nanti orang tak layan lah, apa semua kan. Okay, so itu adalah satu sikap ataupun thought pemikiran yang korang kena buang. Okay, yang pasti memang bukan semua orang tu customer kita. Bukan 33 juta rakyat Malaysia tu customer kita, tak. Okay, tak. Tapi in order untuk kita jumpa customer kita, kita akan melalui sekumpulan orang. Faham ke? Kita kena melalui 30 orang untuk jumpa satu customer kita. Itu dia punya, orang kata, game dia ataupun dia punya
Umar suka panggil CV lah, CV. 30 orang kita contact, satu akan jadi customer kita. Okay, so itu dia punya thought. Sebab kita akan contact 30 orang. Mungkin yang reply kita, yang reply tak nak ke, yang reply next time ke, yang reply blue tick aja tak reply pun kan. Mungkin dalam 20 orang kan blue tick. 10 orang tak baca. 20 orang tak respon lah. Tak respon lah kan. So 5 orang dia blue tick je ke kan. So tinggal 5 ni dia akan 3 orang ni jawab tak nak, tak minat kan. Seorang jawab next time. Seorang cakap tengah diet. Seorang cakap tunggu gaji kan. So yang seorang ni je yang kata okay nak beli. Okay, faham ke? So 30 orang kita approach, mungkin seorang akan beli, 2 orang akan beli. So memang macam tu. So korang kalau tengok orang tak respon tu, korang kena berlapang dada, relax je. Sebab korang pun buat benda yang sama. Kadang-kadang orang PM iklan, korang tak nak produk tu, korang pun diam je, buat tak tahu kan, tak layan pun WhatsApp orang kan. Yang baik sikit dia akan cakap tak apa, terima kasih. Yang baik sikit cakap next time kan, bagi harapan juga kan. So samalah kita buat ni pun benda yang sama. Tapi tak nak malu apa, bukannya beradab depan kan, dekat WhatsApp je, dekat message. Tak tengok muka pun. So korang relax je. Okay. So tu PM challenge. Of course dari teknik, dari taktik. Taktik tu adalah tactical, tu adalah technicalnya macam mana, technical ke. Macam mana kita nak buat kerja tu dengan smooth, dengan cepat kan. Ada cara-cara dia lah. Nanti Umar cerita session lain. Ataupun Umar pernah share je dekat dalam live Umar. Kan kalau korang pandai cari mesti jumpa. Gitu. Okay, but anyhow, second tadi topik dia group FB marketing. So of course kita gunakan zero cost marketing. Kita gunakan platform seperti Facebook. Kat dalam Facebook kita ada group Facebook, okay, group community, group iklan, group business, group negeri, group kawasan, macam-macam lagi. Okay, so kita join semua group sebanyak mungkin. Okay, Umar ada lebih 500 group kot. Berapa group Umar? Kita join je semua group. Satu Malaysia. Korang join je. Umar ada dalam, dekat 800. Nampak ke? Macam mana orang buat tu? Nampak tu? 792 plus kan? Boleh tengok kat sini. Almost 800 group. Okay, join je community dan sebagainya. Kawasan korang lagi-lagi lah. Kalau kawasan korang tempat tinggal, korang join. Okay, kejiranan ke apa semua tu. So dari situ kita akan buat posting. Satunya kita fokus, yang pertama sekali adalah kita fokus jumlah followers group tu lah. Kalau boleh kita nak yang ramai dalam lebih daripada 20k. Kalau community mungkin ada yang kecil lah. Kalau community mungkin 10k, lebih 10k boleh join. Okay, of course lah dia common sense lah kan, kita nak ramai sebab dia lebih boleh reach out ramai. Okay, yang keduanya kita nak free je. Tak nak bayar-bayar ID, kena invite apa semua tu tak payah. Abaikan. Korang cari group yang free memang banyak. Okay, group yang free tak perlukan apa-apa pembayaran ID, tak perlu daftar dan sebagainya. Korang boleh join. Okay, insyaAllah. And then kita kena faham rule dia. Rule kalau Facebook marketing, Facebook group marketing, kita tak boleh spamming. Tak boleh, maknanya kena ada limitation dalam posting kita. Korang boleh post satu round post tu mungkin dalam 10 ke 15 group sahaja setiap jam. To be safe, setiap 2 jam. Okay, setiap 2 jam korang baru post dekat 15 group contohnya. Okay, 15 jam pula. 2 jam lagi post lagi 15 group lain. Okay, boleh macam tu. Pilih copywriting dan gambar yang sama je, tak payah tukar-tukar. Ni kita ikut kita ikut psikologi beriklan. Okay, bila beriklan, orang akan ada efek pada seseorang tu bila dia tengok benda yang sama berulang kali. Yang pertama, bila benda sama tu berulang kali, ia akan register kat subconscious mind dia. Minda separa sedar dia akan terus detect gambar tu dan associate dengan nama ataupun brand.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, lepas dia tengok gambar yang sama berkali-kali, dia akan trigger rasa keinginan dia tu. Okey, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kalau ikut study dalam 7 kali lah. 7 kali tengok, baru orang tu rasa nak makan. Okey, sebab kita jual makanan kan. So, kita posting benda yang sama berulang kali tak apa. Korang tak payah nak get kreatif kan. Tak payah. Fokus saja gambar tertentu dengan copywriting yang sama. Okey, yang pastinya kalau copywriting kita guna hard selling punya copywriting. Okey, and gambar tu tak payah banyak-banyak, maksimum 4. Okey, maksimum 4 boleh letakkan gambar yang ada manusia hidup. Okey, ataupun tangan ke kan, macam tu orang tengah makan dan sebagainya. And then mungkin ada video ke pun boleh, Facebook group boleh ada video. Okay, so korang prepare tu semua and then copy, dan terus kita pun ada teknik untuk cepat. Teknik cepat di mana kita boleh post dalam 11 group dalam masa tak sampai 5 minit. Ada teknik itu Uma akan ajar. Nah gitu. Okay, next Uma nak cerita lagi. Group WhatsApp. Okay. So siapa yang tak biasa lagi pasal group WhatsApp ni? Okay, korang kena tahu sekarang ni ada juga orang menjual beriklan dekat WhatsApp yang mana dia buat banyak group iklan. Semata-mata iklan je dalam tu, bukan bersosial, untuk iklan. So korang boleh join sebanyak mungkin. Kalau korang search dekat Facebook, WhatsApp group iklan ke, group WhatsApp iklan ke, keyword dia tu lah, group WhatsApp iklan. Tu keyword. Okay, korang boleh gunakan. Boleh search dekat WhatsApp, boleh search dekat WhatsApp pun boleh. Kalau korang ada banyak group iklan yang dah sedia ada, kadang-kadang dalam group iklan tu pun diorang yang letak link untuk group iklan lain. Tahu tak? So korang boleh dapatkan kat situ. Ataupun kalau korang memang tak banyak lagi group iklan, boleh search dekat Facebook lah. Ataupun Telegram. Telegram pun ada, Facebook pun ada. Keyword, letak keyword dekat search dan cuba tengok kalau dia akan, macam contoh dia akan bagi link untuk iklan. Jom join group iklan baru ke kan, group untuk iklan saja ke, macam tu lah. So korang boleh buka posting diorang tu dan tengok. Kalau ada banyak link ni, just klik dan join semua group. Okay, WhatsApp group pun ada tactical dia. Kalau kita nak masa kita produktif lah, kita tak posting dengan keadaan keliru. Dah buat ke belum dalam group ni. Okay, ada cara. Semuanya ada cara. So Uma akan ajar satu persatu nantilah session lain. Okay, tapi itu je Uma nak pastikan korang, kalau Facebook group join sebanyak mungkin, WhatsApp group pun join sebanyak mungkin. Kita ada je agent kita yang menjual, dia fokus cake red velvet full Nutella. Okay, dia fokus cake red velvet full Nutella untuk happy birthday. Masa tu rasanya bouquet tak berapa, kita tak ada bouquet lagi. So kita punya cake untuk cake hari jadi, red velvet full Nutella yang dia fokus untuk hari jadi. So dia akan dapat order setiap everyday dia dapat order. Tetapi group WhatsApp dia ada sejumlah 1,000. 1,000 group WhatsApp kau ada. 1,000 group WhatsApp, tapi dia ada dua ke 3 phone macam tu lah. Bukan dekat satu phone. Kalau satu phone memang pecah phone tu. Okay, dia ada 2-3 phone rasanya. So ada total group WhatsApp dalam 1,000. So dia memang fokus marketing dekat situ je. Dia tak pernah guna medium lain. Gitu. Okay, jadi okay, so kat situ korang boleh tambah group WhatsApp. Okay, teknik tactical Uma akan buat sesi lain tau. Memang ada, korang jangan pening. Memang Uma rasa satunya bila korang start add ataupun join group WhatsApp, korang punya chat WhatsApp akan nampak sangat serabut, pening. Uma nak kecilkan api dia. Inilah kan bahagian depan chat room kita ni. Chat room ni korang akan rasa peningnya, banyak sangat. Sebab bila group iklan, diorang akan sentiasa reappear. Orang akan banyak posting iklan, tak kira waktu. So benda tu akan jadi very busy, jadi very memeningkan kepala korang sampai tak nampak chatting group yang sepatutnya korang kena chat, yang korang kena prioritize. Orang PM ke pun korang tak perasan macam tu. Okay, dia dah turun bawah kan. So apa yang sekarang mula-mula ni dekat sini Uma share dulu. Salah satu cara dia adalah kita kena archivekan group iklan kita.
archive ya, kita ataupun diarchivekan grup iklan kita. So cara dia sebagaimana, bila korang, Umar tak tahu nampak ke tak sini. Okey, korang tengok belah atas. Mana dia? Okey, kat sini. Okey, kalau korang tak pernah archive tak nampak lah kot. Tapi kalau korang dah pernah archive, nampak tak archive? Dia blur. Tak tahulah nampak, tapi sebelah sini lah, sebelah atas ni. Okey, dia archive. Kalau tak pernah ada nanti, dia tak adalah benda tu. Tapi apa yang berlaku adalah, contoh tengok. Ni contoh dalam grup WhatsApp, diorang iklankan grup untuk iklan lagi. Nampak? Grup iklan baru. Sila join, beriklan dan share. Iklan unlimited. So, dia dah bagi link. Banyak link. Okay. Kita boleh join. Nampak tak? So, Umar pun baru tekan. Baru 50 participant lah. Tak ramai. Tapi kalau korang tak ada, boleh lah. Korang nak add. Okay, Umar akan save dulu posting ni. Kejap ya. Inilah yang Umar cakap tadi, dekat dalam kita punya ni, ada dalam grup, ada juga orang yang buat iklan untuk grup-grup baru. Sekejap Umar nak transfer. Sebab nanti dah banyak, Umar tak jumpa, malah nak cari link. So Umar transfer dekat Telegram Umar. Okay. So kat situ ada, Umar rasa lebih kurang 12 grup. Dia dah tambah 12 grup. Okay, so contohnya macam ni. Kejap Umar nak ni kejap. Okay, contohnya grup korang dah add kan. Macam sini Umar ada yang atas sekali, grup Niaga Rawang. So Umar nak archive dia. Kita tekan lama-lama. Dekat tu dia akan keluar notification. Tanda right hijau kat situ. Dia keluar situ. So kat atas kan, atas sekali dia akan tunjuk beberapa ikon ni. Dan korang pilih ikon yang folder tu. Yang hujung ni, folder. Dia ada arrow down, ada folder. So korang pilih tu. So, dah tak ada dah. So, group tu dah masuk dekat bahagian archive ni. Dia masuk archive. Okay. So, untuk semua group iklan korang, yang korang tak payah scroll tau group iklan. Korang nak cari apa-apa, korang search. Contoh korang nak cari sarapan. Search sarapan. So, akan keluar posting dalam group-group yang post iklan sarapan. Faham ke? Nanti try, okay? Sekejap buka. Sekejap tau. Okay. Tadi kita cerita pasal group WhatsApp. Umar tengok public. Group WhatsApp tu. Okay, tu salah satu taktikal untuk kita uruskan kita punya platform. Uruskan platform kita panggil. Kan, dan strategi untuk korang cepat posting pun ada. Setiap kali satu posting dekat group WhatsApp, korang akan post kat 5 group. 5 group. Okay, cara dia kalau orang pada explore, kalau tak nanti Umar ajar. Semua nanti Umar ajar. Yalah, sebab kalau kita nak go through satu-satu memang lama. Umar nak bagi go through secara keseluruhan dulu. Okay, next is marketplace. So siapa yang tak aware, Facebook ada juga function ataupun platform marketplace. Kalau kita tengok dekat Facebook kita, kat atas sekali tu kan ada gambar kedai. Nampak kan? Ada gambar rumah ke kedai, korang nampak tu? So itu adalah marketplace. So kalau kita klik situ, dia keluar macam ni. Kita ada butang sell. So korang boleh pilih butang sell. Okay, sell kat bawah dia tanya sell apa? Sell item lah. Pilih sell item dan kita akan pilih gambar. Kita letak tajuk dan kita pilih isilah condition yang perlu. Okay.
Seperti title, price, category, condition, itu semua kita isi. And then description. Description tu korang copy je korang punya copywriting yang dah sedia ada, letak je dekat situ. And then gunakan tag. Tag tu korang boleh tag masak, ataupun kalau korang jual kek murah, kek viral, kek sedap, red velvet, food Nutella, apa saja keyword lah. Apa saja keyword nak letak situ. And then setiap kali kita post, pilih group yang kita nak posting, kita boleh pilih sampai 21 group. Maksimum dia 21 group. So kita blast sekali 21 group marketplace. Ini sangat best, sangat powerful. Okay, kita boleh ulang proses yang sama sebanyak mungkin. Dia tak ada limitation macam Facebook group. Dia tak ada limitation. Kita boleh ulang lagi. Ulang-ulang, boleh buat 10, 20, boleh. Cuma satu je korang kena guna gambar yang berbeza-beza untuk bahagian hadapan. Okay, contoh kita pilih kek red velvet food Nutella. Okay, kita pilih untuk kat marketplace, fokus red velvet food Nutella. Tak naklah Oma nak fokus surprise delivery. Okay, kita ikut apa yang kita sedang fokus sekarang dalam group lah. So surprise delivery korang guna dalam marketplace. Korang sediakan, contohnya korang buat satu kali posting 5 ataupun 5 round. Korang sediakan siap-siap 5 gambar untuk letak muka depan. Dia muka depan je, boleh pilih sampai 10 gambar kita boleh letak sebenarnya, tak ada masalah. Okay, tetapi gambar yang muka depan dia tak boleh yang sama. Tak boleh berulang. Hai Kak Tini, ulang kat mana? Tiba-tiba dia keluar Kak Tini. Ulang kat mana? Cuba panjangkan sikit soalan tu, maksud dia. Okay, sama dulu. Marketplace tu korang pilih, katakan siap-siap pilih gambar. Okay, 5 gambar berbeza. So korang boleh rotate lah. Letak 5 gambar tu dalam satu post, tapi yang muka depan tu rotate, tukar yang lain, tukar. Faham ke? Okay, surprise delivery. So semua detail yang lain dah isi. Itu je dia punya kekangan lah, dia punya syarat. Gambar depan tak boleh sama. Kalau dah buat bulan lepas pun korang nak guna balik gambar yang tu, tak boleh. Tak boleh. Okay. Marketplace. Kak Tini baru join ke? Hai. Boleh Kak Tini, betul, marketplace. Okay, power sangat, dia mudah sangat kita nak buat. Cuma pastikan ada gambar. Satu tips yang Oma boleh share, korang boleh buat grid gambar. Dan boleh ubah-ubah. Contohnya kita buat grid 4 gambar. Okay, grid 4 gambar korang boleh dah save satu, lepas tu tukar position, swap gambar yang ni pergi ke bawah pergi atas, korang save. Itu dah menunjukkan gambar berbeza untuk marketplace. Itu dah menunjukkan. Baru balik kerja Kak Tini. Mana projek dia hari ni kan? Gitu. Okay. So kat marketplace itulah dia punya game. Okay. Untuk lebih detail nanti Oma akan share lagi apa teknik dan taktik dia. Okay, last cerita database. Okay, untuk online reseller, database sangat-sangat penting sangat penting. Kalau kita tak ramai database, macam mana kita nak menjual? Satu, view WhatsApp. Orang yang nak view WhatsApp kita, orang membeli daripada WhatsApp status kan. WhatsApp status ke story ke apa. So, korang tambah database contact. Tambah database termasuk dekat Facebook. Okay, korang kena penuhkan kuota 5,000 tu. Penuhkan kuota 5,000 dan buat akaun baru. Okay. Penuh 5,000. Lepas tu, kalau dekat Instagram pun, increase followers. Kalau kat TikTok pun nak increase followers. Tu semua database database. Walaupun kadang kita boleh DM kan, tu PM, macam tu lah. So, dekat WhatsApp contohnya, kat situ ada status, and then dekat contact kita boleh WhatsApp diorang personally. So, database ni sangat penting. Main peranan gila. Okay, untuk cara-cara nak increase database, banyak gila cara. Oma akan go through briefly, nanti lebih deep untuk kita practice buat. Nanti kita akan buat session lain. Okay, ataupun korang boleh one to one dengan Oma. Nak tambah database contohnya dekat WhatsApp, korang ada grup iklan anak beranak kan, sekolah lah, kerja lah, sekolah lama, sekolah anak, sekolah menengah, sekolah rendah kita. Banyak kan. So korang dah save ke setiap nombor. Situ adalah opportunity untuk korang tambah database. Okay, bear in mind, tapi tak semestinya orang reply.
tak semestinya orang nak setuju kita nak save nombor dia. Tak semestinya. Tapi tak apa, itu adalah salah satu step. Kalau korang contact mungkin 5 orang, seorang atau 2 orang balas pun dah good enough kan, dah tambah database. Tak kisahlah orang tak balas tu, kita kena orang kata berlapang dada je. Berlapang dada, jangan bersangka apa-apa pun kan, terpulang pada dia. Okey, yang penting kita buat kerja kita. Okey, so korang boleh ayat nak guna pun, kita ada ayat yang sesuai. Kena ada kesopanan dan kesusilaan. Tak boleh main reda, cakap short form semua tak maulah. Kan, cakap biar bersopan santun lah. Kan, kita nak berkawan, orang cakap nak berkawan. Kan, cakap elok-elok sikit. Okey, so kat WhatsApp group iklan pun korang boleh add. Dengan syarat itulah, kita tanya orang, kita tanya elok-elok lah, sopan santun lah. Bagi tahu minta maaf, saya ni just nak tambah kenalan kan. Kita dalam grup iklan ni sama-sama. Boleh tak saya nak save nombor? Boleh tak cik save nombor saya? Macam tu lah ayat dia, lebih kurang. Okay, lepas tu dekat kita punya Facebook pun ada caranya. Korang boleh buat, kita ada Facebook ada satu tambah view WhatsApp. Yang mana sekumpulan people ni memang dia cari kontak-kontak melalui cara tu. Okay, memang ada, kita ada group pun, group Facebook tambah view WhatsApp pun korang boleh masuk, boleh iklankan korang punya link untuk tambah view WhatsApp. So kalau orang tu berminat, dia akan klik link dan tambah view. Vice versa, dia pun nak kita save nama dia, kita pun nak dia save nama kita. Okay, ada juga. Ataupun korang boleh masuk grup-grup Facebook group yang yang ramai macam 100k ke lebih ke semua tu. Contohnya dalam kita jual makanan kan, korang boleh masuk grup Facebook group makanan popular Malaysia ke, makanan viral ke apa semua. So kat situ ada ahli-ahli yang sangat aktif, ada komen-komen terkini, ada orang yang like terkini. Korang boleh PM diorang, PM cakaplah nak tambah kenalan. Ada juga ayat yang sesuai kita gunakan untuk kita bagi tahu niat kita nak tambah kenalan. Okey, pun ada, boleh. Banyak gila cara kot, banyak gila. Okey, so hari-hari sebenarnya kita ni terpulang pada kita, apa objektif kita nak buat bisnes ni, apa tujuan kita. So kalau kita punya tujuan tu jelas, kita tahu arah tuju kita, kita akan just follow je apa tugas hakiki kita lah. Apa tugas yang kita perlu buat, kita akan buat je tanpa mempersoalkan sama ada dia mendatangkan hasil atau tidak. Sebab percayalah, hasil tu dia nak datang tak direct. Tak semestinya direct. Hari ni aku posting ni kat group ni, hari ni dapat customer dari group ni. Tak. Okay, that's the beauty. Allah je yang mengetahui, dia je yang memberi rezeki. So kerja kita buat, mungkin sebab posting kita hari ni, besok lusa ada orang jumpa yang memerlukan, Allah yang gerakkan hati dia untuk klik link kita. Kan, mungkin juga link tu dekat WhatsApp, bukannya link kita punya Facebook posting. Faham ke? Itu dunia magic dia, yang mana kita tak boleh persoalkan rezeki bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Dan dia tak bagi kita rezeki tu dalam bentuk yang kita nak je, tanpa kita sedar. Kesihatan kita dia bagi kan, sebab kita buat kerja bersungguh-sungguh ni untuk orang kata untuk improve kehidupan kita. Mungkin dia bagi kita rezeki iman, lagi big, lagi win. Rezeki iman tu maknanya kesedaran lah kan, sedar diri sikit kan, solat mungkin kita dapat jaga lebih baik ke apa ke, things like that lah. Pada Umar dia benda ni takkan direct, takkan asbab Umar, sebab dia tak pernah atas usaha kita. Benda ni semua asbab, apa yang kita buat ni semuanya asbab apa yang kita dapat, bukan atas usaha kita, semua atas rahmat Allah Ta'ala. Okay, dia nak bagi rezeki macam mana tu, semuanya rahsia dia. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak confirm pun, okay aku saving account aku ada 1 juta, kita tak boleh confirm pun duit tu kat situ sampai bila, ataupun dalam kontrol kita. Anything can happen. Mungkin orang hack, duit kita habis. Ada je benda tu, tak possible kan. So memang bukan dalam pegangan kita, rezeki bukan dalam pegangan kita, bukan dalam tentuan kita, bukan usaha kita, semuanya daripada dia. Okay, so kita kena sedar diri sebagai hamba dia, kita buat je tugasan kita, hakikinya apa, sunatullahnya apa. So insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang mana sesuai dengan kita tepat pada waktu dia.
Alright, so Alhamdulillah Umar rasa itu saja yang Umar nak share untuk petang ni. But of course nanti Umar akan go through, Umar memang tengah cari peluang untuk one to one dengan semua anak tim Umar. Umar nak go through each of the task sampai korang betul-betul mahir, sampai korang boleh buat duit banyak gitu. Okay, so apa saja kekurangan, cabaran korang kita akan overcome sama-sama. Kita akan fikirkan, contohnya korang tak cukup masa kan, korang duduk rumah housewife, jaga anak, pergi hantar anak sekolah, masak bla bla, banyak kerja rumah, banyak jadi housewife bukan senang kan. So korang banyak tugasan, kita curi masa, mana masa yang sesuai untuk korang buat task ni. Mesti ada cara, mesti ada cara. So Umar akan discuss benda tu dengan korang. So kalau korang tak biasa lagi nak buat semuanya, Umar akan guide lah. Kita buat sampai jadi, tajuk dia, kita buat sampai jadi. Okay, so ini komitmen Umar bulan 12 ni untuk anak tim Umar. So insyaAllah Umar all out. Harap-harap korang pun bersama-sama dengan Umar. Okay, kita sama-sama menuju kejayaan. Wah gitu. Okay, kita end 2022 dengan gembiranya. Gitu. Okay, so itu sajalah live Umar hari ni. Thanks for watching korang. Assalamualaikum. Bye-bye. Mana aku nak